Comfort kereta ni memang best gila. So saya bagi 8/10. Ini adalah Kia Grand Carnival 2020 dan hari ini saya akan tunjukkan kepada korang apa perbezaan-perbezaan yang ada pada Grand Carnival ini. Saya akan tunjukkan kepada korang eksterior kereta ini, interior kereta ni, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga apa features-features yang pelik yang Kia Grand Carnival dah sediakan kepada kita. Apa yang kita boleh nampak kat sini, saiz dia memang besar gila. Sesiapa yang membeli kereta Grand Carnival ni selalunya diberitahu kepada saya oleh salesman, kereta-kereta ni bukan diguna sebagai bas ke apa, memang family yang akan membeli kereta ni sebab dia memang besar gila. Boleh nampak kat sini tinggi dia 1.7 meter, lebar nak dekat 2 meter, panjang dia 5 meter lebih. So kalau 5 meter dengan 2 meter dah sama-sama dengan Aventador macam tu. Kita akan mulakan pada bahagian eksterior dulu, iaitu bahagian paling sikit yang kita tak nampak, dan kita akan masuk dekat dalam interior kereta ni tengok apa yang bestnya kereta ni. Jom. Saya nak berterima kasih kepada Iskandar daripada KMW Motor Sdn Bhd kerana meminjamkan saya Kia Grand Carnival ini. So sesiapa yang nak membeli Kia Grand Carnival boleh kontak dengan Iskandar. Saya letakkan nombor di bawah, dan apa saja kereta-kereta Kia yang baru boleh didapati oleh salesman ini. Jangan berlengah lagi, kontak dekat nombor di bawah dan call Iskandar, okey? So kita boleh nampak dekat sini, grill dia adalah yang paling kita nampak pada kereta ini, iaitu grill yang besar dan juga linear macam ni. Logo Kia pada bahagian depan dan juga pada lampu kita ini kita nampak ada DRL, dan sini selalu orang silap dengan signal, sedangkan dia ni bukannya signal. Dia ini adalah reflektor sahaja, dan signal yang sebenarnya duduk dekat sini pada bahagian bucu lampu tersebut. Dan juga untuk bahagian belakang ni ada juga signal pada bahagian mirror kita. So kat sini memang nampak baki, dan juga untuk kita punya engine kita menggunakan 2.2 liter diesel engine dan juga menggunakan 8 speed gearbox. So sebelum ni kalau kita boleh tengok, orang cakap sebelum ni Kia tak bagus apa semua. Sebab apa? Sebab sebelum ni gearbox dia adalah gearbox yang tak suka lah untuk orang pakai, sebab maintenance dia tinggi apa semua. Tapi sekarang ni start daripada Kia Cerato, kita punya kereta dah mula ada pembaikan untuk kita punya gearbox, dan kita punya gearbox sekarang dah dapat satu kualiti yang lebih baik daripada sebelum ni lah. Okay, kita ada fog lamp dekat bahagian ini, dan kita nampak fog lamp ni ada garnishing untuk kita punya fog lamp. Ada sedikit color silver pada bahagian sini, dan juga kita boleh nampak memang garnishing color silver memang dibagi kepada keseluruhan kereta ni lah, daripada sini dan juga grill depan sampai ke belakang sekali. Kia Grand Carnival menggunakan sport rim bersaiz 18 inci pada bahagian depan dan juga belakang, dan juga pada bahagian depan dan belakang dia memberikan sekali disc terhadap kereta Kia Carnival ini. Jadinya kenapa dia nak bagi disc pada depan dan juga belakang? Sebab kereta ni bersaiz 2.1 tan. Dia kenderaan yang sangat berat, jadi dia memerlukan disc pada bahagian depan dan belakang. Kita boleh nampak kat sini yang berlainan daripada MPV yang lain adalah kita punya line kat sini. Dia ada bagi line sebab dia nak tarik dia punya pintu bahagian belakang, dan dia tak sorok dia punya line tu sendiri. Ini adalah pintu yang kita boleh nampak. Pintu ini adalah power door pada bahagian kiri dan juga kanan. Dia ada electronic power door, dan juga power door ini ada safety features di mana kalau ada halangan pada bahagian ini, bila kita halang saja dia akan auto lock lah. Dan juga dia ada roof rail. Kita boleh test roof rail ni. Roof railnya adalah roof rail yang teguh, jadi tak ada masalah untuk kita membawa barangan yang lebih berat di atas bumbung Kia Grand Carnival. Tak apa, tak nampak pun dalam. Bahaya siap. Kita boleh nampak kita punya lampu ni. Di belakang Kia Grand Carnival kita boleh nampak yang lampu kita adalah lampu yang sudah pun di faceliftkan daripada yang sebelum ni, dan juga berlainan daripada bahagian depan dia tiba-tiba ada chrome pada bahagian belakang. Sedikit elemen yang pelik lah. Ada rear view camera dekat belakang, and juga ada sensor-sensor yang sepatutnya berada di belakang ini. Dia bagi sekali dengan spoiler pada bahagian atas ni. So tak banyak sangat perkara yang berlainan pada bahagian belakang Grand Carnival. So jom kita masuk dekat dalam interior kereta ni dan tengok apa yang dia offer pada kita. Jom. Dekat dalam bahagian interior kereta Grand Carnival kita boleh nampak kat sini memang design dia agak menarik juga. Tak nampak dull, walaupun dia punya material yang digunakan mostly adalah plastik sahaja, dan juga kita punya seat adalah seat fabric. Tapi yang paling notable sekali dekat dalam bahagian kereta ini adalah kita punya storage. Storage untuk tempat ni memang banyak gila. Kat sini tak ada, tapi dekat bahagian passenger ada satu ruang kosong yang memang besar, dan dekat belah kiri dan kanan penuh dengan kita punya storage. Storage bahagian bawah, tengah, atas, sampai 3 tier of storage.
And dekat dalam ni sekali kita boleh nampak kita punya dashboard kat sini ada satu monitor yang cukup untuk kita gunakan sebab kita punya kereta ni sangat besar, jadi kita perlukan aircon yang sampai ke belakang. Jadi kalau nampak kat sini kita ajar first kita nampak untuk front aircon kita boleh kawal kita punya blower untuk front dan juga rear sahaja. Tapi untuk kita punya temperature kita kawal untuk bahagian kanan depan, kiri depan dan juga bahagian belakang. Nampak ada 3 temperature dan 2 blower. Maknanya ada 2 blower yang asing, 3 temperature yang berasingan. Kita punya ionizer, tapi daripada feedback customer ada bertanya macam mana nak function kita punya ionizer ni. Mostly jawapan dia adalah ionizer ini adalah auto apabila kita on kita punya kereta ni. So itu adalah jawapan daripada Kia. Kita ada lock untuk kita punya aircon belakang. Jadinya kalau aircon belakang ni tak nak budak-budak main ke apa, kita boleh lock terus aircon belakang. Maknanya kita kawal kita punya aircon belakang daripada bahagian depan sahaja. Di bahagian bawah ni ada satu USB port dan juga ada, macam saya cakap, ada storage besar gila kat sini. Kita ada 2 mode dekat dalam Grand Carnival, iaitu Eco dan juga Normal. Maknanya kita ada parking brake dekat bahagian tengah, which is sebelum ni kita menggunakan handbrake saja. Sekarang ni kita tak perlu gunakan handbrake, kita just pull saja parking brake ni. Dan kita ada front parking sensor. Sebab kereta ni memang besar sangat, so selalunya penggunaan parking sensor dah banyak untuk kereta baru. Tapi kereta besar ni lah yang paling memerlukan front parking sensor. Macam biasa kereta sekarang pun dah ada push start walaupun dah tak ada spek kereta lain. Sebelum ni kat dalam Grand Carnival kita ada 3 spek. Dan sekarang ni Kia dah decide untuk ada satu saja spek dekat dalam kita punya market. Jadi walaupun hanya ada satu saja spek dekat dalam Grand Carnival sekarang, kita still dapat kita punya push start kat sini. So ada macam-macam benda yang kita boleh dapat kat sini. Kereta ni harga before on the road 170 sampai 180. Dan dia bagi dengan kita cruise control, kita bagi mode kat sini, macam-macam benda yang ada pada steering kereta kita ni. So sangat-sangat berpatutan untuk harga dia. Kita ada macam-macam benda kita nampak dan size dia juga sangat besar dalam market Malaysia. Yang lain daripada kereta lain adalah selalunya kalau ada slot card yang special kita, contohnya kalau kata Myvi, dia ada satu slot special untuk kabin kereta dia. Kiranya kalau kita ada touch and go, kita slot dekat situ, dekat slot Myvi tu terus jadi Smart Tag. Kat sini kita ada satu slot card yang kita tak tahu function ni apa. Kita nak letak saja card kat sini. Tak ada function lain. Memang untuk slot saja. Banyak customer bertanya untuk apa slot card ni. Jawapan ni tak ada apa-apa, untuk letak kad saja. Dan juga kita ada kawalan kat bahagian atas ni untuk power door kita. Kita boleh buka kiri dan kanan daripada kita punya driver side. Kita boleh buka kita punya power door macam Toyota juga. And kat sini ada power door off. Kalau kata kita tak nak kita punya power door function, kita boleh off kat sini daripada pilot. Besar gila, saya rasa besar gila kat sini. Memang luas. Saya punya seat pun rasa luas. Family yang nak guna kereta ni, saya kata sangat bagus. Lagipun kereta ni memang sangat kuat, sangat hebat untuk dipandu. Saya boleh tunjuk pada korang lah kejap lagi macam mana pemanduan kereta ni. Kalau macam brand lain, selalu kita ada kita punya tempat untuk tarik picu kita punya pump kan. Kat sini dia terus bagi ni je, button je terus. Kita boleh buka. Kalau kita nak tengok anak-anak kita buat apa dan kita nak marah dia tapi kita tak nampak dan tak ada bukti, kita tekan je benda ni. Tada, kita boleh tengok anak kita buat hal kat belakang. Kereta ni ada 11 seater. Sebelum ni market dibagi dalam 8 seater. Kita ada pilihan 8 seater, 11 seater. Tapi untuk yang sekarang ni dia bagi 11 seater sahaja. Apabila dia 11 seater dia dapat kecil sikit. Tapi memang betul-betul banyak jugalah. Walaupun kecil-kecil seorang satu. Jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak gila tu. Kita pergi kat belakang, kita tengok apa yang lain. Untuk tier kedua ni, biasanya untuk kereta MPV macam ni, kalau kita nak set kita punya temperature, selalu set temperature dekat bawah dan aircon pun dekat bawah. Tapi tak, untuk tempat Grand Carnival ni kita boleh set temperature kita dekat bahagian atas kanan dan juga even blower dan juga aircon dia tak duduk kat bahagian bawah macam kereta-kereta lain, duduk kat bahagian atas. Pelik sikit kan? Yes, pelik sikit. So ini adalah satu perkara yang orang OCD tak boleh tengok, iaitu seat kereta ni macam mana kita buat pun, sebab seat ni komponen lain dan dua seat adalah dua komponen lain. Maknanya satu komponen, dua komponen. Dekat sini kita tak boleh adjust bahagian tengah untuk sampai ke depan. Maknanya kita punya bahagian tengah ni mustahil untuk dapat sama level dengan seat yang sebelah lagi. Untuk bahagian belakang ini, kita boleh nampak yang kita punya ruang ni sangat luas. Walaupun seat dia ni dah lebar, walaupun kita tak kaki kat sini, kita boleh tutup kita punya pintu tanpa ada sangkut dekat mana-mana. Letak kaki kat sini dan still tak ada sangkut. Dia tutup.
tak sangkut. Untuk bahagian sini pula, kita nampak kita punya shade untuk kita punya bahagian belakang memang sangat kemas. Sebab apa? Sebab kalau kita nak shade ni, kita boleh turun sampai bawah ni, dan dia punya shade dia akan flushing dengan kita punya door trim. So which is sangat kemas pada saya, membuatkan dia punya design ni rasa lebih simple daripada kereta-kereta lain. Ini adalah tier kedua kereta Grand Carnival dan dia ada 4 secara keseluruhannya. 1, tier 2, tier 3 dan tier 4. Jom kita tengok cara untuk membuka tier yang keempat. Sebab saya nampak dia lain daripada kereta yang lain. Selling point untuk kereta ni adalah customer selalu bagi tahu yang kereta ni sangat-sangatlah besar, dan bila kita turunkan seat yang tier keempat, kita akan dapatkan storage yang memang sangat besar. Kita boleh buka untuk tunjukkan kepada korang betapa besarnya kita punya bonnet kat belakang, okey? Selalunya kereta-kereta brand lain yang memberikan power door akan memberikan power boot sekali, betul tak? Tapi berbeza dengan Kia Grand Carnival, dia tiada power boot dekat dalam kereta ni, walaupun dia ada 2 power door pada bahagian kiri dan juga kanan. Dekat sini kita boleh nampak memang ruang dia besar gila, dan kita boleh stacking barang daripada bawah sampai ke atas. Betul dia bukanlah kereta yang lagi besar daripada sedan ke apa untuk dia punya bahagian belakang ni punya compartment ataupun SUV. Namun ini adalah sebuah MPV, dan untuk sebuah MPV dapat memberi ruang sebesar ni memang sangat-sangat puas hati. Pernah tengok Alza punya bonnet belakang? Memang kecil. Saya akan tunjuk kepada korang. Sekarang ni nampak lantai kosong saja. Sebenarnya tier keempat punya seat tersorok pada bahagian ini. Nampak saya tarik? Dia kena bagi tenaga sikit untuk kita punya tempat ni. Kena main gym sikit. Dia tarik saja pada bahagian ini, terus terkeluar seat pada bahagian depan ni. So nampak tak? Memang betul-betul lain lah daripada kereta lain. And then ada tersorok pada bahagian ini. Ada barang-barang yang tersorok dekat sini. So kita punya jack semua. Kalau kita sorok kita punya seat dekat bawah ni, kat mana kita simpan spare tayar kita? Kita simpan spare tayar kita ni pada bahagian tier kedua kereta ni. So sekarang ni masa untuk saya test drive kereta ni, dan jom kita tengok macam mana speed dia, macam mana suspension dia, macam mana consumption minyak dia. So jom kita start sekarang. So ini adalah masa untuk saya test kereta ni. So jom kita try tekan. Kereta ni macam saya cakap tadi, kita ada 8 speed punya gear dan ada 2.2 liter diesel. So mana boleh kata 100 kilo bersamaan dengan 100cc dia lah. So far tekan memang okey awal-awal ni. Customer pernah cakap pada kita punya assessment kat belakang ni, yang dia kata ada result yang mengatakan dia pernah isi full tank kereta ni dan dia boleh pergi sampai 900 kilo. 900 kilo tu jauh tu. So maknanya kalau kata kita nak pergi Terengganu, kita boleh pergi Terengganu, patah balik and still tak payah isi minyak tu lagi. So memang betul-betul banyaklah orang kata kita punya tempat ni. Kabin memang betul senyap. Sebelum ni ada isu daripada customer-customer yang beberapa tahun lepas kata Carnival memang adalah kereta yang sangat bising apa semua. Dan Kia dah ambil inisiatif, dan lepas sekarang ni facelift dia memang ada kabin yang sangat-sangat senyap. Jadinya walaupun dia enjin diesel, tak ada pun bunyi enjin tu dalam kabin ni. So kalau buka pintu, buka tingkap, baru kita dengar bunyi enjin tu. Biasalah diesel memang bunyi dia bising sikit. Bila tekan, jap saya try tekan tengok apa yang saya rasa bila saya tekan kereta ni. Saya rasa kereta ni memang tinggi. Saya try kurangkan sikit lah sebab saya ni 180. Steering rasa selesa, dan selepas beberapa kilometer per jam dia punya power steering terus tak ada. Jadinya dia adalah electronic power steering. Dia memberikan safety kepada kita lah. Dan jom kita start bagi scoring kepada kereta ni. Exterior dan interior kereta ni walaupun nampak dull, tapi kadang-kadang dull ni lah yang buat orang cari kereta ni. Kereta ni memang ada facelift daripada yang sebelum ni punya Grand Carnival. So nampak sedikit menarik daripada yang sebelum ni. So untuk kita punya exterior dan interior, saya bagi 6/10. Price point kereta ni berharga 180 on the road plus minus lah. So saya nampak kereta ni memang mahal untuk kita punya market Malaysia. Tapi untuk harga tu kita dapat kereta yang bersaiz sangatlah besar, dan juga ada bermacam-macam features yang famous pada tahun 2020, dan juga sangat comfort dan juga boleh kata comfortable jugalah kereta ni. Untuk price saya memang bagi 6/10. Comfort kereta ni memang best gila. Sebab apa? Sebab tengok saya yang bersaiz besar ni pun saya boleh duduk dengan selesa dalam kereta ni.
dan dia bagi fabric, walaupun material dia tak terlalu gah, tapi dari segi comfort memang best gila. Aircon sampai ke belakang, boleh kawal depan belakang. Jarang aircon orang bagi sampai tier yang ke hujung, tapi ni kereta ni sampai hujung pun dia ada ligak aircon punya blower. Dan kita punya storage memang banyak gila. Storage memang depan sampai belakang, dekat pintu ada sampai 3 tier punya storage. Dekat glove box, atas glove box tu pun ada lagi glove box. So saya bagi 8/10. Handling masa saya bawa kereta ni memang best, tak ada oversteer, tak ada apa-apa. Walaupun saya accelerate macam mana pun tak ada rasa oversteer. Dia bagi electronic power steering, jadi kereta ni dari segi handling tak ada masalah langsung, walaupun berat dia 2.1 tan lebih. So saya bagi 8/10. Acceleration kereta ni memang betul-betul tekan memang best gila. Okay, saya try tekan acceleration ni alang-alang saya tekan kat sini. Jom, 1, 2, daripada 30 jom 40, 50, 60, 70. Dia punya ada 8 gear, 80, 90. Ni tengah naik bukit ni, 100. Tengah naik bukit boleh sampai 100 babe. Timing ni memang kena lah masa tengah cakap pasal acceleration. Okay, cantik sangat lah. Acceleration memang betul-betul tak ada masalah. Naik bukit boleh tekan macam tu, still boleh accelerate. Kalau dengan kereta saya tak rasa saya boleh buat macam tu lah. So saya bagi acceleration kereta ni pada scoring 8/10. And dia lagi bagus pun daripada Toyota Velfire, sebab Velfire baru berapa horsepower. Overall kereta ni saya boleh bagi kita punya verdict kereta ni. Kereta ni memanglah betul-betul besar dan betul-betul berat, tapi ada review yang kata kereta ni tak cukup laju daripada certain reviewer, dan saya boleh petikaikanlah benda tu sebab saya dah bawa kereta ni dan saya ada experience daripada real customer yang memang kata kereta ni memang betul-betul boleh pergi dengan kuat dan juga minyak yang sangat saving. Sebab apa? Sebab dia diesel walaupun 2.2. So kereta ni sebenarnya sangatlah underrated daripada pendapat saya. So saya boleh kata overall saya boleh bagi kereta ni 7/10. Saya ucapkan terima kasih sebab tengok video ni, dan kepada sesiapa yang suka nak tengok lagi video-video macam ni, sila subscribe sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video menarik macam ni. So subscribe, tekan bell, like, komen, buat semua. Terjumpa lagi lepas ni. Bye. Assalamualaikum.